Ayat 23, kazzabat Samudu bin nuzur. Demikian juga kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka Nabi Saleh. Tengok pelajar, ayat ini timbul soalan tentang an-nuzur. Tadi semalam kita dah bincang azabi wa nuzur. Azab satu tapi peringatannya banyak. Siapa dia ingat? Sebab apa? Rahmatnya Allah kepada hamba dia, diberinya peringatan, diberinya amaran, diberinya teguran supaya kamu insan. Kalau tak juga, baru azab datang. Dalam ayat ini Allah kata kazzabat Samudu bin nuzur, bin nuzuri. Dalam kisah dia kata kazzabat, dia tak sebut bin nuzur, kazzabat Samudu. Dalam kisah Nabi Nuh dia kata kazzabat qablahum qaumun Nuh. Jadi apa bezanya? Perbezaan itu jawab dia perbezaan tadi. Kazzabat qablahum qaumun Nuh, telah mendusta sebelum Ad dengan Samud ini, iaitu kaum Nuh. Dia tak sebut pun nuzul. Sebabnya adat mereka dan mazhab mereka mengingkari rasul-rasul dan mendustakannya. Jadi puak-puak kafir ini satu mazhab je, mendusta rasul belaka. Maka fakazzabu Nuhan, mereka mendusta Nabi Nuh berdasarkan kepada mazhab mereka mendustakan rasul. Wa inna ma sarha hauna, dalam siri yang ketiga ni barulah Allah Ta'ala sebut kazzabat Samudu bin nuzuri. Sebab apa? Li'anna kulla qaum ya'tuna ba'da qaumin, setiap kaum telah datang rasul mereka, telah datang peringatan. Maka orang yang mutaakhir, yang mendustakan rasul-rasul mereka, yang tak percaya kepada nuzur, ini seolah-olah dia mendustakan semua rasul yang lepas. Kazzabat Ad, kazzabat qablahum qaumun Nuh, kazzabat Samud bin nuzuri. Puak-puak Samud pun mendustakan semua yang amaran daripada Saleh, dan juga amaran-amaran yang Allah Ta'ala beri dalam siri-siri kebinasaan kaum yang terakhir. Jadi kata di ulama, fal mukazzib al mutaakhir, orang yang pendusta yang mari kemudian, seolah-olah dia mendustakan semua rasul-rasul yang lepas. Sebab itulah dalam matematik akidah ini, percaya semua rasul kecuali seorang kafir, kosong. Semua rasul yang disebut oleh Allah kita wajib percaya, kita wajib beriman dengan rasul-rasul, beriman dengan nabi-nabi. Jadi kalau kata aku percaya rasul, ni tak percaya ni, rasul yang Allah Ta'ala sebut ni tak percaya, itu boleh jadi kufur. Maka tengok dalam ayat ini, ayat yang ketiga baru datang kazzabat Samudu bin nuzur. Sebelum pada tak sebut nuzur, maka sebab dia kata yang kemudian itu menunjukkan kepada yang awal. Kemudian tengok ayat Nabi Lut esok 33, kazzabat qaumul Lutin bin nuzur. Dia mari dan nuzur, yang awal tu tidak. Baiklah, itu salah satu perbincangan ulama tafsir, ulama tadabbur. Kita berpindah kepada yang kedua. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'u. Wei, seorang manusia kita kena ikut dia, ataupun dia ni keseorangan je, tak ada pengikut, kita nak ikut dia, tak payah. Jadi dua tafsir tadi kan, sama ada dia keseorangan ataupun dia seorang daripada kita, mana bukan ada orang istimewa. Ulama tadabbur kata annal musyabahah fil basyariyah, sama dari sudut kemanusiaan, tapi kita kena ingat tidak sama dari sudut kelebihan. Kita sama-sama orang, tapi orang ni lebih dengan ada ilmu, dengan ada harta, dengan ada kedudukan. Contohnya, yang seorang ni ilmu pun tak ada, harta pun tak ada, maya
ibadat pemalas, lagi lemah. Jadi kita kena katakan bahawa manusia itu berbeza-beza. Berbeza-beza, tapi orang kafir salah guna, menyalahgunakan kias. Tengok dalam surah At-Taghabun, faqalu abasharun yahduna, dia manusia, dia nak hidayah kita? Tak mungkin. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 34, wa ala in ata'tum basharan mislakum innakum idzal khasirun. Kalau kita ikut perangai manusia ni, kita rugi. Mana bagi dianya manusia itu tak boleh jadi rasul. Itu kepahaman karut dia. Tengok pengingkaran yang telah mereka buat ke atas. Samud faqalu abasharam minna wahidan nattabi'u. Satu, Allah Ta'ala sebut juga tentang ayat ini menunjukkan bahawa sesat dan tersalah jalan mereka itu sebab mereka tak mau ikut manusia, rasul dari kalangan manusia. Rasul di kalangan manusia dia tak mau ikut. Tapi mereka sendiri menyembah pokok, menyembah batu, menyembah patung-patung itu boleh. Bodoh awak punya ni. Itulah ibarat katanya. Maknanya pokok kayu yang dijadikan Tuhan kamu ikut, kamu sembah. Tapi rasul yang orang yang baik di kalangan bagi nasihat kamu tak mau ikut. Kita kata ini satu kepincangan yang melampau. Jadi macam kita gini juga. Kita cerita tentang Nabi, cerita tentang hadis-hadis yang sahih. Pandangan ulama mutabak tak mau ikut. Tapi sekali mari pak cik hok duduk mengarut ajaran sesat tu jadi muktabar. Terbalik kita hari ni. Allahu akbar. Kita ni jangan kata tak ada. 2-3 hari lepas saya pergi ceramah di sebuah masjid. Lepas solat Isya ada seorang pak cik mari. Dia kata, ustaz, ustaz pergi ziarah kau tidak? Fulan dia sebut, dekat yang kapur itu. Saya tak nak sebut lah. Dia kata, kenapa? Dia nak menyatakan dia tu mari ziarah, berminat. Saya kata saya tak pergi rumah orang tu. Tapi yang perginya sahabat-sahabat saya daripada pejabat bahagian penyelidik ajaran sesat di pejabat agama dah datang ziarah dia. Memang dapat bukti bahawa dia tak pergi semaya di masjid. Semaya Jumaat pun tidak. Konon-kononnya ahli masjid itu tak sah semaya. Dia tahu mana? Dia tengok di aras. Bahaya tu. Dekat kita ni. Dia tengok di aras. Kalau di Besuk ni ada kerajaan langit, dekat kampus saya ni kerajaan arah pula dah. Saya kata pak cik pergi sini. Jangan pergi. Pejabat agama je pergi siasat. Dia kata ramai orang datang mari daripada luar-luar ni. Dah naik taraf Al-Arif Billah dah. Keluar dalam Facebook. Pak cik ni sudah naik ditabalkan sebagai orang yang mengenali Allah. Dia semaya apa tidak? Mengenali Allah. Tengok manusia ni. Manusia ni pelik. Hak kita bagi tahu yang sahih, yang jelas tak mau ikut. Yang pelik itu dia ikut. Ni. Tengok buat dia. Dia sembah batu, dia sembah kayu, dia sembah tok pekong. Okey, tapi bila Nabi dia bagi nasihat, tak okey. Inilah manusia yang pening dia panggil. Baik, kita berpindah kepada yang ketiga. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Dia kata ayat A'ulqiya ayat 25. Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya, padahal orang lain lebih layak ada di antara kita, bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang kafir menggunakan qiyas yang salah. Qiyasul umum bimaqayis. Dia qiyas satu benda dengan qiyas kepahaman dia yang silap. Jadi wayahsabuna anna asbabal asarah fil adat, sebab-sebab dalam adat itu itulah sebab yang dikena bawa pada hakikat. Mana orang dalam adat kita ni, kalau kita nak lantik orang dalam kampung, nak jadi penghulu kampung ke, penggawa ke, ketua kampung, kita nak cari orang hebat, orang yang paling gedebel dalam kampung ni ke, atau orang yang paling kaya ke, orang yang punya kedudukan. Ni tidak. Apa soleh ni, orang biasa-biasa tiba-tiba mengaku jadi nabi. Itu dia panggil al-qiyasul fasidatun, qiyah yang salah. Menggunakan adat dia tu, dia nak guna juga kepada Tuhan. Tuhan mu nak lantik rasul, ikut biar kami calonkan. Lah, Allah Taala akan calon siapa dia nak. Istafa, Allah Taala yang pilih siapa dia nak, bukan awak ejek kampung. Senang buat dia tu.
Jadi kalau kita tengok kepada perangai-perangai puak kafir ni daripada dulu sampai ke zaman Nabi ni. Tengok dalam surah Az-Zukhruf ayat 31, wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Kalau Quran ni turun kepada dua kampung ni, pembesar Quraisy ni. Jadi perangai dia tu sama. Nak rasul ni mesti orang besar. Maka kita mengatakan itu qiyas yang fasid. Tidak boleh Allah Ta'ala pilih siapa yang dia nak, bukan Tuhan pilih siapa yang kamu nak. Tidak mungkin. Baik, kita berpindah kepada ayat 14. Maaf, bukan 14 ni, yang keempat. Faedah yang keempat, wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum. Saleh beritahu kepada geng-geng Kudar tu bahawa air kita bagi dua. Air kena bagi dua. Sehari unta minum, sehari awak minum. Kata ulama tafsir, hadhihi al-ayat dilalatu ala jawazil muhayaah. Boleh kita buat pembahagian. Kita bagi muqasamah al-manafi'. Mana satu benda kalau kita susah sangat nak kongsi, kita bagi masa. Hari ni aku esok. Awak pagi, saya petang. Boleh kita buat shift. Boleh dalam fiqh ini menerima pembahagian shift diterima. Ini kita kena terima lah. Pembahagian tu ada dalam kitab fiqh. Jadi bila telah Allah Ta'ala dah bagikan air, kita kena berlaku adil lah. Hari ni hari unta, esok hari awak. Jadi samalah. Jadi tak boleh kita tak berlaku adil. Hari kita jangan pula dia rempah masuk. Hari dia kita tak boleh kacau dia. Ni kita ni kadang-kadang pembahagian tidak adil. Waktu orang kita ambil, waktu kita orang tak boleh mari. Baiklah. Yang kelima, yang terakhir, fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Fanadau sahibahum, dia pakak panggil pok dia, mari belakang geng-geng kita, mari. Fata'ata fa'aqar, maka dia pun sembelih, matilah unta. Tengok ni pelajar, dalam ayat ini menunjukkan bahawa orang yang sembelih unta seorang. Fata'ata fa'aqara, seorang dia yang sembelih unta. Dalam ayat lain suratul A'raf ayat 77, bukan seorang, ramai. Fa'aqarun naqata, mereka menyembelih unta. Dalam surah Asy-Syamsi ayat 14, fakazzabuhu fa'aqaruha, mereka mendustakan solat dan mereka pun sembelih unta. Macam mana kita nak jawab? Jawab dia. Kata di ulama tadabbur, annahum tamala'u kulluhum ala aqriha. Sebenarnya oleh kerana mereka berpakat, ada beberapa orang, ada kata 9 orang, penyagak ni berpakat, tapi waktu nak sembelihnya hak paling jahat sekali, nama kuda, dia pergi sembelih, hak lain tengok ataupun tuli kat tali. Jadi mana-mana orang yang bersekongkol dengan benda jahat, maka nisbah jahat tu kepada semua. Contohnya kita kata ada 5 orang mencuri, tapi hak 4 orang lagi duduk atas kereta ataupun duduk tunggu pintu, yang masuk rumahnya seorang. Jadi pencuri berapa orang? 5 orang. 5 orang. Yang ambil seorang. Jadi itu maksudnya. Maknanya fa'aqaruha, yang nak pergi sembelih ni berapa orang? Tapi yang fa'aqara, yang ambil tugas menyembelih tu seorang, nama dia Qudar. Jadi itulah dia panggil. Kalau ayat-ayat ini kita tengok, nampak macam bercanggah ya, sekali panggil macam ni, sekali la. Maknanya satu kumpulan yang buat kerja sindiket yang jahat ni, kita nisbahkan kepada mereka semua. Mana kalau kena tangkap, kita tangkap semua di buat dia tu. Sehingga kan kata di Sayyidina Ali, lau tamala'a ahlul Yaman, kalau seluruh ahli Yaman pakat nak bunuh seorang, aku tangkap semua sekali. Itu kaedah dalam Islam. Maknanya saya pergi saja ya. Dia yang bunuh, awak kena angkat juga, masuk juga dalam kereta hitam, kita bawa ke tempat apa? Ke tempat perbicaraan, ditangkap semua sekali. Baik, tamatlah lima faedah.
Cuma hari ni kita terpaksa kena ekstra faedah. Ekstra faedah nak tunggu besok lambat, kita tambah sikit lagi. Sebab apa? Ibarat kepada, tengok, ibarat tanda ni pelajar, abbarallahu ta'ala anil halak. Allah Ta'ala sebut kebinasaan puak-puak Samud ini dengan beberapa ayat. Anda bagi tanda ayat je lah, panjang. Yang pertama, sa'iqah, suara letusan. Dalam surah Az-Zariyat ayat 43, 44. Yang kedua, rajfah, gegaran. Fa'aqarun naqata, fa'akhadathumur rajfatu. Suratul A'raf ayat 77, 78. Dua. Oh, yang ketiga ataupun yang pertama tadi, sayhah. Inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Suatu letusan suara yang satu je, mati habis. Dan ini ayat kita ni. Ayat kita ni sayhatan wahidah. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Zariyat 43 44 as-sa'iqah. Dalam surah Al-A'raf ayat 778 ar-rajfah, gegaran. Dalam suratul Namli ayat 51 at-tadmir, menghancurkan. Yang kelima dia sebut dengan nama at-taghiyah, angin tempikan yang melampaui kemampuan manusia untuk menanggungnya. Mati habis. Dalam surah Al-Haqqah ayat 5 fa amma samudu fa uhliku bit-taghiyah. Taghiyah itu suara yang melampaui kemampuan manusia untuk dengar dia. Yang keenam, dalam surah Asy-Syamsi ayat 14 wa abbara bid-damdamah fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama. Damdama maknanya dipanggil damdama, itu membinasakan juga. Yang ketujuh, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 157 158, tujuh peristiwa. Satu peristiwa tapi 7 nama. Sebab apa? Maka kata di para ulama, wa makna hadhil ibarah, semua ibarat-ibarat tadi kembali kepada satu ya, membinasakan kaum Samud. Allah Ta'ala hantar mari sayhah, suara yang tempikan yang begitu kuat. Kemudian bila sayhah tu mari, dia mari gegaran yang begitu dahsyat. Kemudian dia mari pula tempikan suara yang dahsyat, maka mereka termati habis. Ini maknanya boleh dicampur lah. Semua 7 perkara tadi kembali kepada satu peristiwa saja, dengan suaranya, dengan gegarannya, dengan tempikan. Yang pentingnya kaum Samud hancur.